Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel yang dapat menyertai program Technovation 2021 pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Teknologis Dr. Irwan Mahazir bin Ismail merupakan akademik di Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia. Dr. Irwan Mahazir merupakan former pensyarah kanan di Universiti Tun Hussein On Malaysia di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, dan sekarang beliau berkhidmat di Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia di USM. Dr. Irwan Mahazir ada? Ya, Assalamualaikum. Apa khabar, Ji? Alhamdulillah sihat. Dr. Ji. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Dr. Irwan. Sama. Yang kedua merupakan seorang panel kita daripada College Vocational Kuala Kangsar, Tuan Aidil bin Roslan, merupakan pensyarah cemerlang di College Vocational Kuala Kangsar. Beliau merupakan bekas pelajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia dalam bidang pendidikan teknikal dan vocational. Major beliau dalam mekatronik. Saya dimaklumkan beliau akan masuk lewat sedikit kerana ada urusan yang perlu diuruskan dahulu. Untuk makluman, kedua-dua panel kita pada hari ini sebenarnya sibuk. Dr. Irwan Mahazir sebenarnya ada mesyuarat yang perlu beliau hadiri pada pagi ini, tetapi beliau melapangkan masa, begitu juga dengan Tuan Aidil. Kedua-dua mempunyai mesyuarat yang orang kata melibatkan perlu membuat keputusan di peringkat universiti dan juga di peringkat BPKK, bahagian PPTV, bahagian pendidikan teknikal dan vocational. Okey, untuk makluman semua, saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar postgraduate saya. Saya perasan dekat dalam skrin kita ada mungkin guru-guru dan pensyarah kolej vocational juga yang turut serta di dalam sesi Technovation kita pada hari ini. Cikgu Izma, mungkin ada tadi saya nampak nama dia, dan juga Cikgu Azwati. Okey. Ada lagi beberapa yang akan turut serta dalam Technovation ini. Yang dihormati, kita punya demonstrator kepada aktiviti amali kita, Encik Zarif turut berada bersama dengan kita pada pagi ini. Okey. Tujuan utama kita mengadakan Technovation 2021 ini adalah sebenarnya yang pertama adalah untuk mencungkil bakat di kalangan pelajar-pelajar, terutama pelajar di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, Fakulti Pengajian Pendidikan, yang diperlukan. Mereka ini perlu, bakal-bakal guru ini memerlukan pengetahuan daripada aspek pembangunan reka bentuk dan teknologi. Dan mereka ini merupakan bakal-bakal guru yang akan ditempatkan sama ada di sekolah menengah harian yang mempunyai option reka bentuk dan teknologi, ataupun mereka akan ditempatkan di kolej-kolej vocational. Perkara kedua berkaitan dengan bakal-bakal guru ini, mereka ini sebenarnya telah didedahkan dengan dua kursus. Ini merupakan advanced course kepada STE 3610 dahulu, iaitu asas dan reka bentuk dan teknologi, Fundamental of Design and Product Development. Untuk kursus yang diambil pada sebelum ini merupakan prerequisite untuk mengambil kursus STE 3630, iaitu kursus Design dan Product Development. Jadi pada kursus yang pertama dahulu, mereka ini diminta untuk membangunkan model. Tetapi untuk kursus STE 3630, iaitu kursus lanjutan daripada 3610 tersebut, merupakan diperlukan pelajar untuk membangunkan produk. So kedua-dua kursus ini melibatkan POBL, Project Outcome Based Learning. So sekadar itu maklumat yang saya ingin kongsikan kepada panel judges dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mungkin saya nak tanya Dr. Irwan. Dr. Irwan dah bersedia ke untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, bagi saya this is satu orang kata aktiviti yang terbaik, yang orang kata menarik disediakan dibangunkan oleh pensyarah itu Dr. Khaizir Omar. Dari segi perkongsian hands on perkara-perkara berkaitan pembangunan dan perkara berkaitan dengan reka bentuk ni lah. So this is an opportunity dan peluang pada pelajar-pelajar semua untuk melihat bagaimana perkembangan minda dan perkembangan yang digarapkan kepada kamu punya projek lah. Oleh itu saya akan cuba tengok dan cuba beri pandangan dan nilai kamu sebaik mungkin lah. So saya rasa itu saja. Terima kasih. Kita boleh mulakan lah, Dr. Khaizir. Okay, terima kasih Dr. Irwan. Mungkin sebelum kita memulakan dengan kumpulan pertama untuk membuat pembentangan, suka saya ingatkan bahawa setiap pembentangan prototipe anda diperuntukkan selama 3 ke 4 minit sahaja untuk membuat pembentangan dan 2 sehingga ke 3 minit untuk kita Q&A Q&A daripada judges ataupun mungkin ada soalan daripada pelajar-pelajar saya di sini ataupun ada orang kata tetamu yang mengikuti juga, sebab Technovation ini kita siarkan dan sebar luaskan maklumat ini di kalangan orang kata di luar konteks daripada fakulti juga. Okey. Terima kasih. Oleh itu saya ingin jemput kumpulan pertama, dipersilakan. Wait, let me share my screen first. Can you guys see the poster? Yes, can. Yes. Okay. Assalamualaikum and a very good morning. I bid to Dr. Khaizir, educators and fellow innovators. My name is Iza from Group 1, Black Rose, and we will start this Technovation Day with Zaz Hijab by Black Rose. Zaz Hijab is a multifunction hijab that can take 3 forms, which are hijab, jacket, and prayer garment, which is suitable for travelers, especially for those who want to perform Hajj and Umrah. It is an innovation of current prayer garment, as our group aspired to bring the world of Muslims fashion to progress in line with development of technology in fashion field. Zaz Hijab is among the earliest, if not the first, prayer garment that is equipped with technology GPS, and it also uses cloth which made of latest fabric making technology. So these are the main concerns that our potential customer face when pray in public or perform Hajj and Umrah according to survey that we have made. They tend to forget to bring their own prayer garment. Due to COVID-19, it is advised for Muslim women to bring their own prayer garment to prevent the spreading of virus if they share the same prayer garment, but it is yet to be a norm for some women. The hygiene of prayer garment provided in public area are also questionable. The face area of a prayer garment in public praying room tend to smell bad because many people wear it. It locks sweat and makeup residue, which is not hygienic. So Zaz Hijab is a travel-friendly multifunction hijab that can solve this problem. The third concern is there are cases of personal belonging being stolen while praying in public area, especially for those who pray alone. There are also cases of people who perform Hajj or Umrah being separated with their family or group. To solve this problem, we put GPS ribbon so that any kind of disappearance can be detected as early as possible. Okay. For product specification, we choose Como crepe fabric as it absorbs sweat without leaving any sweat trace. It is ironless, breathable, portable, and translucent, nearly opaque. Next, I tag GPS tracker with Alarm. This GPS uses Kindle apps which connects the GPS with smartphone via Bluetooth. It uses
round CR2032 battery. iTag can locate current location using GPS function. Alarm will be triggered if smartphone and iTag separated by 100 meter and can trigger the alarm manually from Kindle apps. It also has button to take picture. To make Zaz hijab transform into tree form, we use 18 inches long spreadable jacket zipper. Lastly, an 8 inches hidden zipper is being used as an opening to an oval pocket because women love pockets. For marketing, we can make a collaboration with Hajj and Umrah attire industry, and the selling price is also reasonable, which is RM 89 ringgit. So I want to show you total of where Zaz hijab. As we make this short, I will show you how the GPS work. Sekarang kita nak uji sama ada GPS ni berfungsi tak bila sampai jarak tertentu dia akan berbunyi. Okay, Iza, so kita dah membuat pembentangan selama 5 minit 7 saat. Jadi saya ingin buka soalan kepada teknologis Dr. Irwan Mahazir untuk mengemukakan soalan. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, tahniah kepada kumpulan yang membentang tadi. Saya tengok satu inovasi yang menarik. Tapi dari segi pada situasi COVID sekarang ni, saya lihat memang produk yang dihasilkan sangat orang kata dapat menyumbang kepada masyarakat, di mana kita boleh lihat kita dengan satu orang kata inovasi ini kita boleh pergi ke mana-mana dengan produk yang dihasilkan. Dan ia membantulah dari segi wanita untuk terus solat semua. Jadi bagi pandangan saya, adakah bagaimanakah this produk ni dapat diguna pakai bagi meningkatkan SOP dalam keadaan COVID sekarang? Itu dari segi, sebab saya lihat dari segi dia comply dengan situasi COVID. So, mungkin boleh bagi pandangan lah. Ini soalan saya lah. Okey. Saya buka untuk atas bantu COVID, situasi COVID. Okay, dalam situasi korang ni kita seboleh-bolehnya nak jaga guna bertukar-tukar barang. Kebiasaannya kalau dekat public area, public room, diorang akan letak satu telefon yang banyak-banyak dan orang ramai akan guna. Tapi situasi itu berbahaya. Jadi dan ada ramai perempuan yang tak bawa telefon sendiri, tak biasa nak bawa telefon sendiri. Tapi dengan adanya produk ni, bukan sahaja diorang dapat mengorak dengan baik,
diorang juga akan dapat untuk memudahkan kehidupan lah. Tinggal buka saja zip dan boleh terus solat. Dan kebersihannya juga lebih terjaga sebab dia tahu dia sendiri yang pakai produk tu dan dia tak boleh nak dikongsi-kongsi. Macam itulah kita mengharapkan produk ni dapat membantu wanita dari segi masa, dari segi penjagaan kesihatan. Begitulah. Okey. Terima kasih kumpulan pertama yang membuat pembentangan mengenai izaz hijab. Saya ingin jemput kumpulan seterusnya, kumpulan kedua untuk membentangkan hasil prototip yang diusahakan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Iwan, Dr. Khaizi dan kawan-kawan. Okey, hari ini saya akan membentangkan inovasi saya iaitu berkaitan dengan incubator untuk tujuan penetasan telur. Okey, pada asasnya pada zaman sekarang peternakan unggas ni semakin berkembang pesat dengan teknologi yang ada. Jadi kumpulan kami telah mencipta satu inovasi untuk membuat satu tempat penetasan telur yang dilengkapi dengan pelbagai teknologi. Seperti gambar di sebelah, anda semua boleh melihat lukisan sketching yang grup kami buat. Okey, seterusnya adalah terdapat beberapa fungsi utama inkubator yang dibuat oleh kumpulan kami, iaitu yang pertama adalah automatic temperature controller and humidity control. Automatic ni kita boleh set up dia punya suhu, dia punya humidity pada board digital temperature controller. Dan temperature tersebut akan dipaparkan di tepi incubator box tersebut. Okey, seterusnya adalah sensor. Produk kami juga mempunyai satu sensor pergerakan yang mana dia akan link dengan telefon kita. Jika ada terdapat pergerakan, maksudnya ada penetasan telur di dalam incubator tersebut, sensor pergerakan akan detect dan menghantar notification ke dalam phone kita. Okey, seterusnya produk kami juga dibuat daripada material yang transparent supaya kita senang observe daripada jauh produk tersebut. Okey, seterusnya mesti anda tertanya-tanya bagaimana untuk produk kami berfungsi. Okey, yang pertama adalah kita masukkan telur. Yang kedua, telur tu bekas incubator box ni dalam anggaran 6 ke 10 telur. Okey, seterusnya adalah kita plug in kipas dan plug digital temperature controller dan kita boleh set up temperature yang sesuai bagi jenis telur yang kita ingin buat penetasan tersebut. Okey, seterusnya kita onkan juga switch sensor pergerakan tersebut supaya apabila berlakunya pergerakan di dalam kita punya incubator box, kita boleh detect dengan phone dan senang untuk membuat observation. Okey, selepas itu langkah yang terakhir kita tutup incubator dengan kemas dan kita boleh tinggalkan di tempat yang kita hendaki. Okey, seterusnya adalah kelebihan produk kami adalah produk kami boleh memudahkan orang awam, maksudnya farmers, agriculture institute dan household untuk membuat penetasan telur di rumah masing-masing. Produk kami juga boleh digunakan untuk peternakan unggas yang banyak seperti ayam, itik, puyuh, angsa dan sebagainya. Produk kami juga
dibuat daripada bahan yang berkualiti, ringan dan menjimatkan ruang. Okey, seterusnya adalah market untuk kami commercialize produk kami atau target customer adalah nombor 1 adalah farmers, nombor 2 adalah agriculture institute untuk tujuan pembelajaran dan household. Harga yang kami tawarkan untuk produk kami adalah daripada harga 150 hingga 400 berdasarkan permintaan mengikut kesesuaian saiz yang diminta oleh customer. Okey. Okey, Itu saja. Syafiq. Terima kasih. Masa telah tamat Okey, saya ingin mungkin berkongsi sedikit dengan panel of judges kita pada hari ini berkaitan dengan ada pelajar yang membuat tadi yang hijab Zaz hijab, dan ini merupakan incubator untuk tenakan poultry So untuk makluman panel of judges, kumpulan pelajar ini terdiri daripada 2 kohort kumpulan yang berbeza, 2 program yang berbeza. Satu daripada kumpulan tersebut adalah Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga, dan satu lagi kumpulan merupakan daripada program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Jadi kalau kita lihat tema kepada pembangunan prototipe menjurus kepada program masing-masing. Okey, saya ingin mungkin membenarkan Dr. Irwan untuk mengemukakan soalan. Terima kasih. Okey, tahniah daripada kumpulan 2 yang mana satu inovasi yang menarik. Sebenarnya saya cuma nak pastikan apakah perbezaan inkubator yang dibangunkan berbanding dengan inkubator biasa, yang mana inkubator yang dijual di dalam pasaran pun masih ada what we call tiada boleh berlaku tiada penetasan. Maknanya ada, sebab kat rumah saya pun ada inkubator ni actually. Jadi dia punya tu kadar penetasan tu orang kata kegagalan tu pun tinggi. So bagaimanakah macam kumpulan 2 ni nak mengatasi dan memastikan kadar penetasan ni berlaku dengan baik berdasarkan inkubator yang dibangunkan? Itu soalan saya. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Iwan. Okey, berdasarkan pemahaman saya berkaitan untuk inkubator ni, penetasan telur, di dalam inkubator box tu kita dari segi suhu tu kita kena sesuai dengan jenis telur. Kemudian humidity tu, kelembapan di dalam inkubator tu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian daripada inkubator di pasaran, kebanyakan dia punya tapak untuk telur tu adalah besi dan macam plastik. So kami menggunakan habuk kayu untuk mengekalkan haba dan kelembapan yang ada dalam inkubator tersebut. Okey, terima kasih kumpulan 2 atas pembentangan prototipe anda. So without further ado, I would like to call upon group ketiga untuk membentangkan prototipe anda. Dipersilakan. Anda diberikan masa maksimum 4 minit. Sila please comply with the time limits. Thank you. Kejap. Kawan saya slide. Okey. Silakan. Saika. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Okay, I'm from group 3. Okay, for today's, have you ever seen these kinds of new? Okay, for your information, fish can die due to the lack of oxygen and polluted water. So from this problem, we come up with an idea to help the farmer to reduce the risk of losses of fish. So our project this time is about to prevent the lack of oxygen in water and to make sure the water condition are in good condition. Okay, next.
Next, Faika. Okay, so our project is named TPH Detector. So our objective is to help farmer to monitor fish pond condition, to facilitate the handling of fish farm, and to reduce the risk of fish death and as well as losses. Okay, what is TPH detector? TPH detector is actually a smart aquatic system that designed with a temperature sensor and pH sensor. It comes along with automatic aeration pump that will run on when the temperature are in non-optimum condition with wailing of alarm. pH value are measured as well, and alarm will wailing when the pH in non-optimum. This innovation complete by a monitoring display on LCD display and smartphone apps. So for this product, we have features temperature sensor. Okay, we use the temperature sensor to indicate oxygen condition in the water as temperature sensor. As temperature play an important role in determining the oxygen level in water. And this temperature sensor will connect it to the aeration pump. Secondly, we have a pH sensor. pH sensor can tell us either the water is polluted or not. And we have also alarm. Alarm will wailing when the temperature when the temperature value are in non-optimal conditions, such as below 28 degrees Celsius or higher than 32 degrees Celsius. And this alarm also will wailing when the pH value are not in optimum. We also have a automatic aeration pump that will automatically on when the temperature are in not a good condition. And lastly, we have a LCD display and smartphone monitoring, which are the temperature value and the pH value. We can monitor them from the LCD display and the smartphone monitoring. And lastly, our target user is for closed system fish farmer, open system fish farmer, and people who have an aquarium in their house. Okay, that's all from us. Thank you very much Group 3 for your impressive presentation. Saya nak jemput Dr. Irwan untuk mengemukakan soalan beliau. Silakan. Okey, tahniah kemuliaan ketiga. Okey, soalan saya simple je. Saya tengok dari segi pembangunan tersebut disebabkan oleh dari segi oksigen, dari segi dia punya kadar pH air apa semua tersebut. So, berdasarkan produk sini, ada tak cadangan untuk mengatasi masalah tersebut sekiranya mungkin berlakunya kalau kita kata banjir pada kawasan pond tersebut atau tasik apa tempat tersebut, ataupun bagaimana kaedah yang terbaik untuk mengatasi pH air yang mungkin berlaku dalam keadaan bencana sekarang yang ada cuaca yang tak menentu. So what is your suggestion to improve your product? Okay, for information, our product is about macam nak notify the owner about the pH condition and the temperature condition. So dari segi kita nak ukur dari segi oxygen level and dari segi tengok dia polluted or not. So kita orang punya produk ni basically dia digunakan untuk closed system punya aquaculture, which is kita balik ikan dalam pond. So kalau macam banjir, maksudnya macam tenggelam lah kita punya ikan kan. So macam dari segi tu macam banjir tu dia macam tak boleh. Kalau banjir ikan kita akan, maksudnya ikan kita akan dibawa arus. So kita punya produk buat masa sekarang macam belum dapat lagi lah untuk macam solve that problem, sebab kalau banjir pun kita dah memang kehilangan ikan, and our product is about to check the temperature and the pH of the water. Sebab kita orang buat check the temperature ni sebab kita nak tengok oxygen level dalam air. Kadang macam oxygen level dalam air tu boleh kurang ataupun boleh kurang disebabkan cuaca sendiri. Cuaca maksud dia macam kalau lepas hujan air sejuk kan, bila air sejuk dalam kolam tu oksigen dalam kolam tu akan kurang. So macam dari segi banjir, dari segi bayangan saya, banjir tu memang dia dah keluarkan ikan daripada kolam gitu. So macam susah sikit lah. Kalau macam diri. Okay. Terima kasih Amira di atas jawapan yang diberikan.
Okey, saya ingin menjemput kumpulan seterusnya, kumpulan 4 untuk membuat pembentangan. Terima kasih sekali lagi kepada kumpulan 3 yang telah membentangkan prototip mereka. Silakan kumpulan 4. Okay, hello. Kami boleh dengar Syakira, silakan. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So, I'm from group 4, which is the eternal group. So our product is the wall chicken water drinker, which is from the name you can know that the product is actually attached to the wall of the chicken coop. So our product is chicken drinker container with water sensor. So the concept of this product is basically the chicken water drinker was inspired from the problem to provide hygienic water to poultry, as the hygiene water become the most common problem to the farmers, that they can't provide clean water to the chicken or to maintain the cleanliness. So the objective of the project is firstly to facilitate work for giving water to poultry, as it can save time, energy of the farmers itself. And the second way is to promote technology among farmers. So as we can see now, even the large scale farmers, they still use the old style chicken drinker, which is the bell shape, right? So that's why we want to introduce this product that based on technology, so that can ease farmers' work. And the third one is to increase water quality for poultry. So basically, our product is we contain a water filter. So if we let the product or the tank not be cleaned for months, for example, it still can be used, and the water will be clean, as it can filter the moss, for example, dirt and dust before entering the tank, so that the chicken will drink the clean water from that. So next is the usefulness to users. Okay, it is a flowing water container with closed system with water sensor, so that farmer no need to change water often. So basically, our product is like I say, it was attached to the wall. So what you can see in the below of the poster, which is the sketching, it will connect with the main pipe and entering the tank. So the clean water first will flow to the chicken nipple, so that the chicken will drink the clean water, and it will circulate in the pipe and will go back to the tank. So what dirt that contain in the pipe or before, it will filter and become clean water back before the chicken drink. So why the farmers should buy the product? Firstly, it's easy to use, which is they can reduce their time to clean this product. And as far as we know, this similar product is not in Malaysia market yet. As I have read before, most commonly in Malaysia, they still maintain the bell-shaped product with some automatic that can ease them. But with the water filter, still not yet in Malaysia market. And the third one is affordable price. Next is suitable for use by various layers of society. And next is safe to use by the farmers. So that's all from us. Thank you. Okay, thank you very much, Group 5.
untuk makluman semua, mungkin pada panel of judges, untuk pembentangan prototype pada hari ini, kebanyakan orang kata prototype yang dibangunkan ini telah di-upload di dalam website dalam bentuk Wix, Wix website. Mungkin panel of judges dah tengok website tersebut. Okey, saya ingin buka kepada Dr. Iwan Mahazir untuk membukakan soalan kepada kumpulan 4. Okey, tahniah kepada kumpulan 4 dengan inovasi yang menarik dari segi air minum untuk ayam lah kalau bahasa Melayu yang translate. Ya, okey, dari segi kita tengok dari segi dia nak pastikan hygiene kualiti air apa semua ni. Saya nak tanya dari segi pembangunan ni, adakah dia mempertimbangkan dari segi cost efektif, dari segi penggunaan sama ada, saya tak pasti diguna elektrik ke ataupun bateri, dari segi berbanding dengan produk minuman air biasa, dari segi dia punya cost efektif, bagaimana dia punya you all memastikan benda-benda ini tidak membebankan kepada petani-petani yang mungkin berminat untuk membangunkan produk ini. Silakan. Syakirah ke yang menjawab soalan? Okey, tak. Okey, saya berjawab. Sorry. Okay, silakan. Okey, berkenaan dengan cost. Tadi kan, basically kami ada fikirkan untuk cost, mungkin harga dia akan mencapai dalam RM300. Tapi bila difikirkan balik, kalau kita lihat dalam large scale farmers sekarang ni pun, penggunaan bell shape tu terlalu banyak. Jadi bagi saya untuk anggaran harga tu adalah lebih kurang kan. Kalau kita tengok dengan banyaknya penggunaan bell shape drinker sekarang, tapi kalau kita gunakan produk ni, dia lebih efisien dan kita tak perlu guna dalam kuantiti yang banyak. Mungkin penambahbaikan dia kita boleh panjangkan pipe dia ataupun lebihkan nipple dia so that kita tak perlu nak install this product banyak untuk dalam satu reban tu. So that maybe we can have two this water container and we can lengthen the pipe or the more nipple. So that's all. Terima kasih Syakirah di atas jawapan yang diberikan. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran Tuan Aidil bin Roslan selaku panel kedua kita yang ada bersama dengan kita pada pagi ini. Untuk makluman Tuan Aidil, kita dalam kumpulan kelima, kumpulan kelima seterusnya yang akan membuat pembentangan. Tuan Aidil ada? Ada. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, kita teruskan dengan kumpulan seterusnya, kumpulan 5 untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Okey, semua boleh nampak poster? Boleh. Okey, saya mewakili grup 5 Smart Coop. Okey, Smart Coop ini merupakan satu produk yang efisien untuk farming quail. Okey, kemudian dia boleh kontrol temperature dan monitoring temperature di dalam quail ED, di dalam quail coop ni dengan menggunakan aplikasi smartphone, dan ia merupakan satu teknologi yang terkini di mana sebagai peternak quail ni kita boleh monitoring suhu dan kelembapan udara di dalam smart coop ini dengan hanya melihat keadaan dalam reban melalui
aplikasi di smartphone. Okey, cara dia berfungsi, dia boleh digunakan manually, dia boleh menggunakan manually switch pada smartphone ini. Kemudian dia boleh control switch melalui smartphone, atau dalam smartphone tu kita boleh buat dia automatic atau menggunakan timer. Okey, automatic tu dia monitoring melalui sensor yang ada pada smartphone ini. Okey, kelebihan smartphone ini, dia menjimatkan masa, menjimatkan tenaga. Kemudian suhu dan kelembapan udara tersebut boleh kita monitoring melalui smartphone. So jadinya farmer tersebut tak perlu sentiasa ke kuil ni untuk melihat keadaan puyuh tersebut, melihat dia punya level of stress. So puyuh tu berada dalam keadaan yang secure, dalam keadaan suhu yang sepatutnya yang dia dapat. Okey, kenapa perlukan lampu pada smartphone ni? Kerana high relative humidity in cold environment actually increase the quail chance of becoming sick and suffering from frostbite. Okay, then reduce their aggression and stress level. Okay, next, why need exhaust fan? Because a coop should be tight enough to keep the wind out and to let the ammonia fume and carbon dioxide out. Okay, ini point yang sangat penting. Okay, next, prevent the build up of excess moisture, heat, carbon dioxide from respiration and smell. Lastly, quail have a delicate respiratory system, and so it's very important that your coop has a proper ventilation to avoid respiratory disease in your quail. Okay, ini apa? Cahaya lampu dan exhaust fan ni sangat penting untuk penternakan puyuh. Jadi dengan adanya smart coop ini, ia akan meningkatkan lagi keefisienan dalam penternakan burung puyuh. Okay, itu saja daripada kumpulan saya. Okay, terima kasih Kamil daripada kumpulan 5 Smart Coop. Saya nak jemput Dr. Irwan untuk mengemukakan soalan beliau. Dipersilakan. Okay, Alhamdulillah, tahniah atas inovasi yang orang kata bagi saya unik. Okay, di segi smart coop ni, saya tengok dari segi ada ventilation, dia ada tengah apa kawalan suhu. So bagaimana dia punya ketahanan coop ni, dia punya reban ni lah, reban apa nama puyuh ni, nak memastikan orang kata yang boleh dan sesuai untuk satu coop ni lah, berdasarkan hasil orang kata inovasi ni untuk diguna pakai oleh seorang farmer ataupun individu yang berminat untuk menternak puyuh ni. Berapakah orang kata jangka masa yang orang kata kadar hayat lah untuk binaan ini, kerana ia melibatkan pelbagai jenis kombinasi seperti lampu, ventilation, lepas tu dia punya ni. So boleh tahu tak jangkaan tempoh produk ini boleh sustain untuk diguna pakai untuk sesuatu tempoh? Okey, itu soalan saya. Okey, untuk ketahanan produk smart coop ni, seperti yang kita tahu, burung puyuh ni sangat sensitif pada air. Maksudnya jadi skop ni kita akan letakkan di kawasan yang agak tertutup lah supaya tidak kena air. Jadi untuk ketahanan dia, saya jangkakan dia sangat boleh pakai lama, kerana produk ni dia sangat efisien dari segi penggunaan tenaga dan proses penternakan burung puyuh tu, di mana penternakan burung puyuh ni satu musim mengambil masa selama sebulan untuk puyuh tu matang dan sedia untuk disembelih. Jadi dengan menggunakan produk smart coop ni, kita boleh menggunakan kita boleh menternak puyuh tu dengan
kuantiti yang banyak. Maksudnya proses cycle tu very increasingly. Jadi dengan penggunaan smart cook ni, dia dari segi kita maksudnya berbaloi dengan dengan modal ataupun pembelian smart cook ni dengan hasil yang kita akan dapat selepas kita menternak burung puyuh ni. Hasil daripada jualan burung puyuh ni kita rasa akan membaloi dengan penggunaan smart cook ni. Okay, itu maksud saya. Okay, terima kasih. Terima kasih Kamil. Saya ingin meneruskan lagi sesi ini dengan menjemput kumpulan seterusnya, kumpulan 6 untuk membentangkan prototipe mereka. Dipersilakan. Kumpulan 6 ada di sini? Ada Doktor, jap. Okay. Anda diperuntukkan 4 minit, maksimum 4 minit untuk membuat pembentangan. Silakan. Assalamualaikum and a very good morning to Dr. Kaizil, fellow judges and friends. We are from Group 6, the NAF, who would like to present our product, which is RotaGreen. Okay. RotaGreen was invented specifically for those who live in urban areas that usually have a very limited land area for farming or planting activities. The objective of this prototype is first, to promote urban gardening, second, to save energy, time and money, and third, as a decoration. As your information, RotaGreen is multi-function product that comes with self-watering pot at the upper side and also an aquarium on the lower part. Okay, next, I will explain the way it works. Alright, first of all, the nutrient water from the aquarium will be pumped to the self-watering automatically. For example, if the water level reading shown at the LCD screen is at 2 cm, the pump will automatically pump the water up until the desired level like 8 cm. Then the pump will stop and will repeat the cycle over and over again. Besides that, the pot will rotate in a slow motion at 360 degrees to drain and allocate the water to each plant roots. Okay. Next, this product is equipped with rechargeable grow for the plant that also has a motion sensor. Rotating plant pot that will rotate in a slow motion at 360 degrees, mini water pump that will pump water from the aquarium automatically to the planting pot once the water level reach a minimum reading, ultrasonic sensor that will measure the water level in the planting pot, water pipe that act as water inlet to the planting pot, and LCD screen that help the user to monitor the water level reading. For your information, the aquarium can be used to keep an ornamental fish or aquatic plant according to user's preference. Okay, suggested cost for this RotaGreen is around 150 to 200 ringgit Malaysia. Overall, RotaGreen can educate housewives about the importance of urban gardening. As you know, gardening is a natural stress reliever. That's all from us. Any question? Okay, thank you very much Fika for your presentation. Saya nak jemput Dr. Irwan untuk mengemukakan soalan beliau. Silakan. Okey, terima kasih Tahniah Kumpulan 6 atas inovasi yang memberi penjagaan yang baik dari segi untuk persekitaran kita. Dari segi bila saya lihat dari segi produk yang dihasilkan ini memang agak menarik lah dari segi dia punya komponen produk-produk tersebut. Tapi pertanyaan saya lah, kenapa tak daripada kumpulan
tidak menggunakan sumber-sumber yang orang kata semula jadi untuk pembangunan ini. Sebagai contoh, mungkin menggunakan solar panel untuk generate dia punya elektrik ke, yang mana tak perlulah untuk dia menggunakan elektrik di rumah. Dan satu lagi mungkin kita apply teknologi yang lama lah, mungkin dari segi macam dynamo yang ada pada mungkin tak pernah dengar kot, yang mana yang setengah orang tak tahu dari segi dynamo bicycle, yang mana bila kita rotate pergerakan tersebut, dia automatic dia generate balik what we call motor. Jadi tenaga dapat dihasilkan dan digunakan secara orang kata semula jadi tanpa menggunakan elektrik rumah, sebab produk yang you hasil ni is very good, dia dah menarik. So kenapa you all tak menggunakan produk? That is the question. Okay, that's it. Sebab you kata Rota Green kan, maybe kita nak guna semula jadi punya sumber. Kenapa you all tak guna that kind of material? Baik, terima kasih di atas soalan tersebut. Sebenarnya mungkin untuk pasar sekarang mungkin tidak lagi. Mungkin untuk penambahbaikan mungkin kita boleh cuba ataupun boleh terapkan elemen yang seperti yang Dr. Irwan kata tu. Tapi buat masa sekarang sebab masih dalam prototype, jadi mungkin limited juga daripada segi sumber. Jadi kami buat apa yang ada dan apa yang kami rasa mampu buat masa sekarang. Mungkin untuk penambahbaikan pada masa akan datang mungkin kami boleh tambahkan elemen-elemen tersebut lah untuk lebihkan apa orang kata lebih lestari lah daripada segi penggunaan tenaga tersebut. Okey, itu saja, harap menjawab. Terima kasih. Okay, terima kasih Natasha kerana mengemukakan jawapan kepada soalan Dr. Irwan tadi sebentar tadi. Okey, untuk seterusnya ini first cycle kita lah. Untuk kitaran pertama pembentangan 7 kumpulan pertama, saya ingin menjemput kumpulan 7 untuk membuat pembentangan. Persilakan. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar. Silakan Syam. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pesyarah bimbingan, panel juri dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Muhammad Amisan selaku Ketua Kumpulan 7 yang akan membentangkan produk yang telah dibangunkan oleh kumpulan kami. Okey. Ahli kumpulan saya ialah Hisham, Arifah, Syazwani dan Anis. Okey, kami telah membangunkan produk berbentuk pasu tanaman yang diberi nama The Autopot. Okay, produk ini diinspirasikan apabila kami mendapati ramai penduduk di Malaysia melakukan aktiviti penanaman menggunakan pasu dan berlaku lambakan pasu plastik yang tidak mereput. Okay, berdasarkan survei yang telah dijalankan ke atas 55 orang responden, kami mendapati rakyat Malaysia dari lingkungan 16 hingga 45 tahun lebih gemar untuk melakukan aktiviti penanaman tumbuhan menggunakan pasu berbanding batas. Okey. Maka The Autopot ini dibangunkan dengan fungsi yang tersendiri, iaitu pasu yang diinovasikan supaya mempunyai sistem pengairan automatik yang boleh bertahan selama 7 hari, dan ia juga dilengkapi dengan sistem saiz yang boleh dilaras, di mana pasu tersebut boleh dilaraskan mengikut saiz tumbuhan. Okey, sebagai contoh, apabila tumbuhan asal di dalam The Autopot sudah membesar, anda hanya perlu melaraskan pasu dengan menarik di bahagian kiri dan di bahagian kanan pasu dan hanya menambah tanah tanpa memerlukan kos pembelian pasu yang baru, yang lebih besar dan dengan harga yang lebih mahal. Okey. The Autopot ini juga dihadirkan dengan sistem siraman yang automatik di mana terdapat sensor pengesan kelembapan tanah pada produk ini. Sensor ini akan berfungsi apabila ia mengesan tanah yang kering dan secara automatik akan mengeluarkan air untuk siraman. Ia juga mudah untuk dikendalikan seperti tidak memerlukan perapian setiap hari
menyimatkan masa dan tenaga pengguna serta bersifat mesra alam. Maka ia bertepatan dengan objektif kumpulan kami terhadap pembangunan produk ini, di mana ia dapat mewujudkan alat tam pertanian yang mesra pengguna, memudahkan dan menggalakkan aktiviti pertanian kepada golongan sasaran, iaitu suri rumah, golongan berkerjaya dan juga pekebun kecil. Saya akhiri pembentangan ini dengan slogan Plan for your future. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Amir di atas pembentangan yang menarik berkaitan dengan The Autopod. Mungkin saya ingin membuka peluang ini kepada Dr. Irwan untuk mengemukakan soalan terakhir untuk kumpulan 7. Soalan terakhir beliau untuk kumpulan 7. Dipersilakan. Okey, tahniah pada kumpulan ke-7 yang mana dah hasilkan satu inovasi yang kata menarik, yang mana kita boleh guna pakai pada suri rumah berada di kawasan-kawasan tersebut lah. Tapi concern saya dari segi produk yang dibangunkan, RM25 tu mahal juga tu. 4 kali dah 100. Jadi apa yang orang kata kelebihan awak this product berbanding dengan pasu plastik semayan. Sebab saya bila saya tengok dari segi apa yang ada yang awak bangunkan ni, berbanding dengan plastik semayan yang rasa lebih murah dan lebih senang diangkat, diletak, dan berbanding dengan plastik semayan tersebut, dari segi aspek, dua benda saya nak tanya. Dari segi aspek, satu ialah cost efektif, dan nombor dua ialah dari segi susun atur. Sebab bila saya tengok produk yang awak bangun ni lebih besar daripada plastik semayan. So itu soalan saya. Silakan. Terima kasih di atas soalan. Okey, bagi jawapan saya, kenapa pasu kami dengan kos RM25 tu lebih berbaloi berbanding dengan plastik semayan, ataupun saya bagi contoh lah macam pasu kedai RM2 ataupun pasu seramik. Okey, disebabkan untuk kos pembangunan mungkin kos kami tu RM25 lah untuk harga asal. Mungkin bila dah produce dengan lebih banyak, mungkin harga tu lebih dapat dikurangkan. Okey, yang seterusnya, kalau dikatakan macam plastik semayan, dia lebih murah kos dia. Lepas tu untuk pengendalian tu lebih mudah. Tapi bagi pasu kami, memang kos dia agak mahal, tapi dilengkapi dengan sistem siraman automatik yang mana kita tak payah perapian siraman setiap hari, just tunggu untuk penyiraman. Dan kedua, pasu kami juga mudah dikendalikan. Macam contohlah kita dah semai asal pokok dalam tu, kita tak payah keluarkan kos yang baru untuk kita beli pasu yang baru, pasu yang lebih besar. Kita just laraskan pasu tersebut untuk jadi lebih besar, kita tambah tanah, jadi lagi jimat kos berbanding kita terpaksa nak tukar pasu yang baru dan pasu yang baru. Okey, seterusnya pasu kami ni dia lebih tahan lah, sebab kita dapat tahu banyak macam pasu macam plastik, pasu seramik ni dia mudah pecah. Kebanyakannya mudah pecah lah. Jadi bila kita gunakan kayu ni, dia lebih tahan. InsyaAllah 5 tahun ke atas. Okey, itu je. Terima kasih. Terima kasih Pak. Daripada pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab saya difahamkan Dr. Irwan perlu mengikuti satu lagi mesyuarat penting. Untuk itu saya wakil daripada pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian dan kelapangan masa Dr. Irwan untuk menilai projek-projek pelajar, prototipe pelajar. Kita akan teruskan dengan sesi seterusnya. Sebelum tu mungkin Dr. Irwan ingin memberikan sedikit ucapan sebelum kita pindah kepada Tuan Aidil. Silakan. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada semua yang dah membentang daripada 7 kumpulan tersebut. Dari segi hasil-hasil inovasi yang menarik, dan bagi saya memberi satu impak kepada pembangunan dari kebentuk ini, dan khususnya pada khusus ini,
dan saya berharap you all dapat improve lagi dari segi dia punya maybe untuk pembangunan seterusnya. Mungkin boleh ada produk-produk yang sangat potensial boleh dikomersialkan sehingga dan mungkin dipatenkan. Mungkin dengan nasihat Dr. Kaizer untuk mungkin you all habis you all punya produk, you all dah jadi usahawan ataupun menghasilkan produk yang lebih menarik menggunakan ketika produk yang dihasilkan ketika you all belajar lah. So kepada Dr. Kaizer, terima kasih banyak-banyak menjemput saya sebagai panel pada hari ini, dan saya minta maaf lah sebab saya agak pack sikit jadual sebab pukul 9.30 ni memang kena start untuk meeting melibatkan semua fakulti, jadi saya terpaksa join dan tipu Cikgu Kaizer ni memang Dr. Aidil ni memang dia kadang macam tu lah. Dia suka lawak-lawak sikit. Okey, jadi saya harap semua meneruskan pembentangan dengan baik dan tahniah kepada semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kaizer sekali lagi dan Cikgu Aidil Roslan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan sesi seterusnya. Saya ingin jemput kumpulan 8 untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar suara saya ke? Hello. Assalamualaikum. Boleh. Sila teruskan. Boleh teruskan. Okay, I am a representative from Group 8, Group Khrushchev. My name is Nur Umi Shifa binti Awangya. So this is our prototype. Which is automatic whiteboard cleaner. So our function is to design to save a lot of time without using a manpower. This board will clean automatically by giving a single command through by Android mobile phone. Why we built this product? Because some student and educator find it's very difficult to erase whiteboard and it use a lot of energy. We take an example from the situation at school. Every year we have many intake of students. Sometimes the teacher needs to teach 4 times a day. So this will make the teacher feel fatigued to clean all the information at the whiteboard. Also, we found that some students found that the duster will always missing in their classes. So our target market is to educator, student, lecturer and business or corporate department. The advantage of our innovation is easy cleaning, no manual function needed, fast spot cleaning, and does not require much maintenance. That's all from our group. Okay, thank you very much. Kumpulan 8 kumpulan Khrushchev. Untuk maklumat Tuan Aidil, kumpulan ini merupakan kumpulan daripada program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Betulkan saya? Betul kumpulan Khrushchev? Ya, betul. Okay, jadi produk mereka ni lebih kepada pendidikan untuk PNP dan sebagainya. Saya jemput Tuan Aidil untuk mengemukakan soalan. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pembentang. Assalamualaikum. Awak bentang English, saya bagi bahasa Melayu boleh Boleh, silakan. Boleh. Okey, satu yang saya nampak inovasi ini nampak menarik, tapi sebenarnya dah ada di pasaran pun. Cuma saya nak tanya awak punya ni lah. Awak ada sebut tentang maintenance. Awak ada sebut tentang pakai tenaga yang banyak, pakai masa yang banyak ketika padam. Saya ada tengok video yang awak lakukan dalam website. Tak berapa nak cepat pun kalau saya tengok. Macam mana awak kata yang benda tu boleh mempercepatkan proses padam tulisan di whiteboard, sedangkan anak saya yang umur 4 tahun pun kalau kata dia padam pakai kertas, laju lagi. Dan saya nak tegur sedikit tentang awak punya projek. Dari segi nilai estetik dan juga nilai ergonomik, yang saya nampak kalau kita nak buat sesuatu projek, kalau sesuatu reka bentuk, kita kesebolehnya kita nak bahagian-bahagian yang macam ada kabel, ada nampakkan belting dia tu,
kita nak benda tu tersorok. Sebab benda tu bergerak. Kalau awak kata nak letak benda ni di sekolah ataupun di pusat-pusat pengajian, benda-benda yang bergerak ni bahaya. Nanti kita takut pelajar-pelajar dia gatal tangan dia biasa macam awak jugalah, dia mesti gatal tangan nak sentuh-sentuh. Jadi dari segi ketahanan saya takut dia tak boleh tahan lebih seperti yang awak jangkakan untuk projek awak. Boleh awak respon sikit? Terima kasih. Itu antara pendapat dan soalan saya. Sekejap Cik. Okey, anda ada 2 minit sahaja untuk memberikan respon. Silakan. Okey Cik, berkenaan dengan untuk kita untuk tidak ambil dari segi keselamatan lah, dari segi keselamatan. Awak just ambil bahagian keselamatan. Okey, dari keselamatan tu sebenarnya kalau untuk whiteboard besar tu untuk di sekolah, kami bukannya buat untuk saiz sebenar, dan dari keselamatan tu mungkin ada silapnya di situ sebab kami tidak menutup lah belting tersebut. Okay, itu je, tak apa. Jadi saya terimalah jawapan tu. Cuma kalau boleh, bila kita siapa-siapa saja projek mana-mana pun, kalau kita nak bangunkan, aspek paling penting kena fikir adalah keselamatan. Bertambah-tambah kalau berkaitan dengan ada pergerakan dan juga ada menggunakan bekalan kuasa. Itu yang sekadar orang kata bagi awak tahulah untuk projek-projek akan datang. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Aidil atas soalan yang diberikan. Soalan yang valid. Anda semua bakal guru, anda akan ditempatkan di sekolah ataupun di kolej vocational. Perkara berkaitan keselamatan perlu menjadi teras utama dalam apa-apa sahaja pembangunan prototipe dan produk. Okay, saya ingin jemput kumpulan seterusnya, kumpulan 9. Dipersilakan. Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil grup 9 akan membentangkan mengenai pembangunan produk kami lah yang bernama Smart Booming. Jadi Smart Booming ini kami bangunkan specifically untuk meningkatkan penyapuan berkesan yang mana kami targetkan untuk seluruh rumah lah. Jadi melalui soal sidik kami lakukan, kami dapati lebih ramai pengguna yang prefer untuk menyapu dan melakukan penyapuan di rumah berbanding vacuum lah. Okey. Jadi komponen dan material yang kami gunakan untuk produk kami adalah pertama sekali high quality plastik untuk badan, ada on off button, ultrasonic sensor, vacuum dan high quality spin sweeper di bahagian bawah produk kami, badan penyodok ni lah, ni penyodok kan. Okay, jadi macam mana dia berfungsi? Untuk penyodok ini, pertama sekali dia akan sedut semua habuk dan sampah, tak kira kecil atau besar, menggunakan sensor dan vacuum. Jadi untuk penyapuan, akan menunjukkan penyapuan tu, dia akan berlaku serentak dengan penyapuan. Jadi penyapuan tu lebih mudah berlaku dan lebih efisien lah. Jadi macam mana kami dapat idea ni? Pertama sekali, tak perlu untuk membongkok untuk ambil sampah-sampah yang besar yang lekat untuk yang seperti okey. Lepas tu yang kedua akan buatkan lantai lebih bersih lah kan, sebab penyapuan dengan vacuum berlaku serentak. Lepas tu untuk pengguna yang prefer untuk manually sweep lah berbanding vacuum. Jadi apakah kelebihan produk kami? Jadi pertama sekali untuk meningkatkan penyapuan berkesan dan mudah untuk digunakan dan simple setup sebab just ada on off button tu je, dan juga jimatkan masa. Okey, itu je. Okay, terima kasih kumpulan 9 dengan prototipe
yang dipanggil Smart Grooming. Saya ingin jemput Tuan Aidil untuk memberikan soalan kepada kumpulan 9. Persilakan. Baik, terima kasih kumpulan Dayot ya. Okey, jadi satu inovasi yang orang kata macam pernah nampak di Go Shop, tapi tak apalah, kita terima saja. Cuma saya nak rata-rata saya nampak kat sini. Ini prototype betulkan saya prototype. Cuma saya nak bagi pendapat dulu sebelum saya bagi soalan. Pendapat saya, kalau nak bangunkan produk ni betul-betul nanti, tolong gunakan kuasa sedutan yang tinggi lah. Sebab yang apa yang saya perhatikan pada video awak, tak berapa nak kuat dia punya kuasa sedutan. Okay, itu pendapat saya lah. Itu orang kata saya nak bagi cadangan. Dan soalan saya, senang je. Saya nak awak cerita apa keburukan projek awak sebab awak hanya tulis advantage sahaja. Disadvantage-nya tiada. Dan cara awak nak mengatasi keburukan yang ada pada produk awak. Itu je. Okey. Untuk keburukan produk yang kami perasan macam Dr. cakap lah, tak berapa kuat dia punya sedutan tu. Jadi cara untuk meningkatkan kuasa penyedutan tu mungkin pakai motor yang lagi kuat, kuasa what? Teruskan. Kuasa what? Okey. Cukup. Okey, terima kasih. Satu je. Okey, terima kasih. Tak apa, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Aidil atas soalan yang dikemukakan dan cadangan yang diberikan. Saya ingin jemput seterusnya kumpulan 10 untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Siapa duduk kampung tu? Saya. Sekejap dah nampak ke poster? Okey. Dah. Silakan teruskan. Okey. Sorry kalau ada ayam berkokok ke apa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to Dr. Kaiser and fellow judges. So we are from Group Dynamite. We want to present about our product which is Chef Luggage. So our motivation start when we want to help traveling chef carry and protect their precious working knife and tools. So we think as we know luggage bag always used to travel, right? So but why not we try something new, like we use for multiple purpose that make it simple to everyone who needs it. The product that we make is about tak dengar. We are losing you. Bulan 10. Sorry, terkeluar tadi. Dengar tak? Okay, teruskan. Okay, sorry. Okay, therefore the first product that we make is for chef luggage bag, which is very useful to those who work in culinary field. So our objective is to make it easier for kitchen worker to store their utensil. Second, to assist in storing kitchen utensil neatly and safely. It's a more simple and convenient way to bring the utensil. It also can be used for various purposes such as first aid, chef clothes and utensil. So our characteristic is extremely durable hard case bag, organized storage space, easy to carry and user friendly. So for our function, is user can store the necessary equipment more regularly. Second, user can take all the necessary kitchen utensil anywhere because they are easy to carry. User also can put other belongings in the bag. And lastly, user can apply this product as a multi-purpose. So our electronic feature in our bag is it have a GPS, lamp sensor, password, and also USB charger. That's all from us. Thank you.
Yeah, thank you very much kumpulan 10 for versatile chef luggage. So saya nak beri ruang kepada Tuan Aidil untuk mengemukakan soalan beliau. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kumpulan 10 ya. Okey, awak memang ambil culinary ke? Dah sains rumah tangga kita orang ada belajar. Ada. Okey. Mungkin ada 2-3 soalan, mungkin saya akan tanya, awak jawab, tanya jawab. Pasal masa pun banyak lagi. Okey. First kali saya nak tanya, tak nampak besar ke beg ini hanya semata-mata untuk bawa peralatan dapur bagi seorang chef kalau kata nak travel ke mana-mana. Dan sebab kita tahu sebab kita tahu chef ni kalau dah namanya chef, dia adalah orang yang terkenal lah kalau kata dijemput untuk buat pertunjukan di mana-mana, dan selalunya keperluan-keperluan itu akan disediakan oleh tempat dia nak pergi, itulah penganjur ataupun sponsor dia. Cuma kalau dia nak bawa pun mungkin orang kata pisau hikmat dia 1-2 pisau je lah. Nak kata nak bawa sampai satu beg ni tak terlampau besar ke? Jawab tu dulu. Hello. Hello. Saya. Okay. Firstly, nak kata beg ni besar, dia tak besar sangat. Dia just 24 inci je. So untuk letak equipment ataupun baju dia ke ataupun benda yang dia perlukan, so is a convenient lah untuk dia bawa. Tak terlalu besar pun begnya. Lepas tu lagi pun kebanyakannya saya perhatikan lah, chef selalunya memang suka bawa peralatan dia orang sendiri. Dia orang macam tak berapa nak suka lah kalau bawa guna peralatan daripada yang lain. Bukan daripada milik dia orang sendiri. Sebab tu kita orang come up with idea about this luggage bag, chef luggage bag. Jawab tak soalan tu? Okay, boleh. Terima kasih. Cuma saya boleh bagi pandangan jugalah. Alright. Takkanlah dia ni nak bawa periuk, nak bawa kuali duduk dalam beg ni besar-besar. Cuma saya kata awak punya ni mungkin boleh digunakan di tempat lain sebenarnya. Untuk orang yang kaki camping, dia boleh bawa dapur gas yang portable, tahu portable dapur gas kita boleh letak dalam ni. Dan equipment ni lebih sesuai sebenarnya digunakan untuk orang yang jenis camping, family ataupun buat family day sebagainya. Okay, soalan kedua saya ada lihat video awak tentang lock. Betul Awak ada buat lock yang ada bunyi. Kemudian kalau kata 3 kali, kalau salah masuk pin, dia automatic lock 20 minit. Betul Ya. Okey. Jikalau dalam keadaan terdesak, dalam orang kata dengan situasi emergency lah orang kata nak ambil first aid kit contohnya ada di dalam ni. Macam mana nak atasi tu kalau kata dah di lock selama 20 minit? Nak kena koyakkan beg ni ke macam mana? Hello. Fatin ada? Dia nak fikir jawapan dia tu. Jawab je ikut. Sekejap. Okey. Okey, anda ada 1 minit lagi untuk memberikan respon untuk semua soalan daripada Tuan Aidil lah. Sebab kita nak beri ruang pada kumpulan lain. Silakan. Ini soalan last. Jawab tu je. Nak ambil first aid kit dalam beg tapi beg terkunci 20 minit. Soalan yang praktikal Mati orang, tak dapat nak diselamatkan. Awak bertanggungjawab. Okay, Assalamualaikum. Saya group member daripada kumpulan Dynamite. Boleh saya jawab soalan? Boleh. Siapa-siapa dalam ahli kumpulan semua boleh. Sila. Okay, berkenaan dengan first aid kit, and kita tahu first aid kit adalah untuk minor injury. So maksudnya jika kita nak buka bag tu, the owner of the bag confirm dalam keadaan yang sedar.
macam tu. Jadi untuk berlakunya tidak dapat buka beg, saya rasa perkara tu tidak akan berlaku disebabkan pemilik tu dalam keadaan yang hanya mengalami kecederaan yang kecil sahaja. Jadi ianya boleh membuka beg tu. Okey, terima kasih jawapan yang diberikan oleh Izma. Nanti kita buat summary ya. Tuan Aidil, akhir sesi kalau sempat insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan kumpulan seterusnya, kumpulan 11, dipersilakan. So the screen is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Okey, dengar. Okey, silakan Din. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to Dr. Kaiser and Dr. Aidil and my fellow classmate. I am Khairuddin bin Muhammad, the representative for Group 11, and today I'm going to present our project. Okay, usually in the kitchen, when you want to bake, it usually involves a lot of big amount of ingredients such as flour, right? So before you want to use the flour, you will need to sieve it first. And then as you can see in the picture, it takes a lot of time. So there are already existed a product that you can manually sieve the flour. So our product, we came out with an automatic multi-purpose sifter. And we have done our research, and if we look at the market right now, there are smaller sifter that usually can hold very small amount of quantity of flour, and then there are others that hold a lot of amount of flour, usually industrial. So we have came up with the idea that our flour sifter is not too big, not too small. It is perfect for young entrepreneur who want to start selling their baking product. So as you can see in the picture below, how it works. As you can see in the compartment, in the white compartment, which can be detachable so that you can wash it down. And then for this part of the sifter, it can sieve effortlessly and it's time safe for everyone. So you can multitasking to do other things such as baking and other stuff. And then what's special about our product is we have weighting so that we can measure our ingredient right after it's sieved. So for flour, we don't need, we need to measure our flour right after sifter, not before sifter. So it's important to weigh it after the sifter, after the flour is sifted. And then we have came out the sketching of product and the 3D model. And then as you can see, the budget and prices allocation. The total cost of making this is 24 ringgit. And for the price, we're going to edit 50% of our cost. That is 49.99 ringgit. So I think, in my opinion, it is a good price for those who have who just want to start up their baking sell, or young entrepreneur who want to start baking and selling their baking product. So that's all from me. Any question? Thank you very much, Khairuddin, for your presentation. Saya nak jemput Tuan Aidil untuk mengemukakan soalan bagi kumpulan 11 yang membentangkan multi-purpose automatic sifter. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Kaizi. Terima kasih pembentang. Betul kan kasih silap. Ini projek kata ayak timbang dan ayak tepung. Ya. Yeah. Okey. Tadi saya ada dengar awak ada kata apa nama ni. Ini soalan common je saya nak bagi ni. Bukan soalan yang gila-gila punya, tak ada. Cuma sebagai awak sebagai seorang awak bakery ada belajar kan? Bagian pastry. Ada belajar. Ada. Okey. Kalau awak sebagai seorang chef yang orang kata ni dia kepuasan memasak ni adalah dengan hasil tangan. Hasil tangan sendiri, macam orang kata air tangan ibu, air tangan isteri. Macam kalau kata mesin,
mesin yang tolong ayak ni, di mana awak boleh dapat kepuasan memasak tu. Orang kata kadang mengayak ni pun orang kata dia ada satu skill, bukan ikut sedap-sedap je. Dia ada satu rasa feeling yang mana kata okey dah halus tepung ni, dah boleh pakai. Saya nak awak respon situ aja. Di mana datangnya kepuasan kalau semuanya kita pakai automatik? Kejap ya Cik. Itu je. Ya boleh. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wano Syami Inshira. I am the representative of this group to answer this question. So the question is about air tangan. So in our opinion, sifting flour is something that is a tough things to do, especially when our target market is for young entrepreneurs, small business from home. So we actually focus to this group. That means this kind of people don't really mind about the air tangan because they want to produce the product in a large scale, in a mass volume. So this kind of the air tangan idea is not so valid for this kind of group. But to answer for the home, I mean for the family itself baking, it depends to the mom or the baker itself. If they want to have that air tangan value, they can use that manual one. And if they want to ease their work, their job, to make it easier, then they can use this product to ease their work. Do I answer your question, sir? Okay, thank you. Terima kasih. Right, terima kasih. Okay, terima kasih. Kumpulan 11, multi-purpose automatic shifter. So saya tak jangka juga soalan daripada kita punya panel hari ni berkaitan dengan value nilai. Memang penting kita ada belajar di dalam kelas. Terima kasih soalan yang baik daripada Tuan Aidil. Saya ingin jemput seterusnya kumpulan 12 untuk membuat pembentangan mereka, dipersilakan. Okey, boleh dengar saya? Boleh, silakan. Boleh, okay. Teruskan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada para juri, doktor dan juga rakan sekalian. Okay, saya wakil daripada kumpulan KHC.net ingin memperkenalkan produk kami iaitu Highly Secured Brooding Area. Selepas membuat beberapa kajian dan soal sedik, kami mendapati bahawa kebanyakan anak ayam yang berumur 1 hingga ke 12 hari mati bukan kerana penyakit atau kurang makanan atau minuman, namun lebih cenderung untuk mati kerana kesejukan. Okay, misi kumpulan kami adalah untuk menyediakan servis agriculture dan produk yang lebih efektif dan efisien di samping mempromosikan urban agriculture. Seiring dengan misi dan masalah yang telah kami congkil, kami wujudkanlah produk ini. Okay, bagaimana ia berfungsi? Yang pertama, spesifikasi yang pertama ialah notification temperature and humidity sensor. Fungsinya adalah untuk memberi notifikasi mengenai suhu dan kelembapan udara melalui email setiap 20 jam. Okay, fungsi ini dibangunkan bersama-sama dengan satu aplikasi yang dipanggil IFTTT. Okay, seterusnya adalah MIST. Semburan organik ini mempunyai cecair serai yang dapat menghalau lalat dan kulat dan ulat dan juga untuk mengurangkan bau busuk najis anak ayam tersebut. Okay. Seterusnya ialah heat controller. Apakah fungsi heat controller ni? Heat controller ini berfungsi untuk sentiasa memastikan reban ini berada di suhu yang sesuai iaitu 23 darjah Celsius ke 40 darjah Celsius. Produk kami ini sangat berpatutan dengan harga iaitu hanya RM189 dan target produk ini adalah untuk para peternak kecil dan sesiapa sahaja yang baru ingin memulakan peternakan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami.
Okay, terima kasih Syakina. Presentation daripada kumpulan KSC.net kumpulan 12. Okey. Saya ingin buka kepada Tuan Aidil untuk membukakan soalan beliau. Silakan. Baik, terima kasih kumpulan KSC.net. Memang dia ambil ala KFC sebab dia ayamnya. Okey. Lebih kurang sama macam yang Puyuh tadi saya ada perasan. Kumpulan yang awal-awal tadi. Dr. Irwan. Dia ada tanya kumpulan tu tentang kekuatan, berapa lama boleh tahan. Jadi respon daripada kumpulan tu dia kata boleh tahan lama. Cuma saya nak tanya bukan melalui kekuatan. Saya nak tanya tentang dari segi awak nak maintenance benda ni. Sebab kita tahu anak ayam dia makan kat dalam ni. Lepas dia makan dia tentulah dia akan berak. Berak habis jadi najis. Jadi kita sebagai orang Islam ni lah ya, bab-bab najis ni dia kena ambil berat sikit lah. Apabila kita bersihkan ni, sebab saya tengok kat sini dia ada pakai barang-barang elektrik, barang-barang komponen-komponen elektronik yang mana agak sensitif dengan air. Jadi saya nak awak ceritakan macam mana kaedah maintenance awak untuk bersihkan benda ni tanpa merosakkan komponen-komponen yang elektronik ataupun elektrik yang dalam projek awak. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan, amat bernas ya. Okey, yang pertama saya ingin tekankan di sini produk yang kami jualkan adalah dari segi servis dan bukan reban itu sendiri. Reban itu hanyalah prototype. Okey, yang kedua adalah kalau berdasarkan reban yang kami buat tu, najis tu berada di tray. Tray tu boleh dicabut dan dibersihkan. Dan kami punya sistem-sistem ni dia berada di atas dan dia boleh dicabut. Okey, jadi di situ tiada sebarang masalah yang jika air terkena kepada sistem atau sebagainya lah. Jadi bila nak basuh, nak bersihkan reban tu, kita just boleh cabut tray tu and basuh di kawasan tu lah, sebab yalah tahi tu dia najis tu dia jatuh ke bawah kan, so macam dia tak adalah terpecik sampai ke atas betul. Jadi bagi kami dia tak ada sebarang masalah. Namun seperti yang saya cakap tadi, kami menyediakan servis di mana kami pasang sistem ni di reban-reban pelanggan kami lah. Jadi ia bergantung kepada bagaimana reban pelanggan kami. Itu yang saya dapat jawablah. Terima kasih Syakina atas jawapan yang dikemukakan. Okey, seterusnya. Okey, boleh. Terima kasih. Okay, saya ingin menjemput kumpulan seterusnya untuk membuat pembentangan, kumpulan 13. Dipersilakan. Assalamualaikum, dengar tak suara saya? Okey Atifah, kami dengar. Okey, sorry tak boleh on camera sebab line slow. Okey, tak apa, sekejap Okay, Assalamualaikum to the judges, Dr. Khaizy and my fellow friends. So for group 13, we have prepared a video about our prototype which is SmartBoard. So Shifa, you can play the video. Assalamualaikum to all the judges, Dr. Khaizy, Encik Zarif and all my fellow friends. My name is Atifah and I will represent Group 13 to explain about our prototype project. So, nowadays, technology is no longer foreign to human beings. The use of technology and production of technology-related manufacturing can provide benefits as it generate profits. We used to face difficulty in our daily life with bundles of stuff at one place. It is such a troublesome every time to pick up them. Upon this problem, we came across with the idea of creating a prototype of smart organizer that have been implemented with technology for humans store stuff organizedly and easily. This idea was inspired by the sensor trash bin that is now increasingly being used by the community. For the innovation idea, we come out with two elements in our project. The first one is the design of the prototype or product.
and the second one is technology related. The sketching has the role in design process, and the role is depending on the end of the product being created. So here the sequence how we make the best visual of the end of the prototype, from the hand sketching to digital art sketching. So we come out with the best visual of our project. The process of producing this smartboard is by coding to be programmed into Arduino Uno. Some applications have been tried such as Mblock, Arduino IDE and Logic 5. Since we do not have a special course to learn about coding, the initiative we took was that we make references from the coding that previously shared on the internet, and we changed it according to the suitable of our project. Finally, we managed to produce smartboard prototype. This smartboard was built with 4 compartments, simple and modern style. The updated technologies also being built in the storage board. The objective for this smartboard is modern technology, space saving and well organized. The added value for this smartboard is easy to differentiate things, easy to open and close boards because we use sensor, and lightweight, which is easy to lift. The price per unit for this smartboard is RM60.99 per unit. That's all from us. Thank you. Okey, terima kasih kepada grup Sunny, grup 13. Melalui penghasilan prototipe smartboard mereka, saya ingin mengemukakan dan ruang kepada Tuan Aidil untuk mengemukakan soalan kepada grup 13. Persilakan. Baik, terima kasih pada pembentang. Saya nak puji kumpulan ni dari segi dia punya poster tu. Dia satu-satunya kumpulan yang dia ada tulis dia punya kekurangan. Projek dia dah bagi tahu siap-siap dah dalam dia punya website kan. Yang lain-lain tak ada. Jadi itu satu orang kata keikhlasan lah dalam buat projek. Jadi tanya. Cumanya RM60, RM61 lah kita ambil. RM61 untuk satu kotak kompartmen yang agak orang kata menarik bagi saya. Tetapi di kalangan orang kata pelajar-pelajar perempuan dah terutamanya. Cuma saya nak awak terangkan kat saya, kenapa kita kena beli benda ni sedangkan setakat nak orang kata, kalau saya sendirilah sebagai seorang guru lah orang kata, saya seorang pensyarah di kolej vocational. Saya ada table saya. Kenapa saya perlu beli benda smartboard awak ni untuk letak barang-barang saya? Sedangkan kalau kata biar dia terbuka macam tu pun orang kata lebih senang nak capai. Saya nak awak tu respon. Kenapa saya perlu beli produk awak? Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang akan respon? Okey, silakan. Kejap ya. Ya, anda ada 90 saat untuk menjawab Okay, biar saya jawab lah. Okay. Silakan. Berdasarkan soal analisis ni, kami dapati yang kekuatan yang menyebabkan orang akan beli adalah sebab kita ada masukkan elemen yang moden, which is dia nampak macam ikut perkembangan lah. Kan sekarang ni kita ada macam smart home. So akan ada golongan yang tertarik untuk beli benda-benda yang macam smart box ni.
And then dia pun high market juga since kita tak ada lagi pesaing yang buat smart box. So kalau ada orang yang berminat untuk beli, jadi itulah kekuatan daripada smart box kami, which is dia yang paling utama yang kami nampak adalah kita ada modern element design yang mana kita menggunakan teknologi utamanya adalah sensor. Okey, terima kasih. Okey, awak pakai ultrasonic sensor Okey, Sekejap je, satu lagi. Silakan. Okey, awak pakai ultrasonic sensor ultrasonic sensor ni sefaham saya, cara kendalian dia apabila ada sesuatu yang memotong laluan inframerah sensor tersebut, dia akan start berfungsi ke? Okey. Kalaulah awak letak ni atas meja, awak tidur malam-malam, lipas lalu depan tu, dia terbuka dan ada pula kawan lipas masuk dalam tu. Apa cerita? Macam mana nak atasi benda tu? Dia kalau lipas lalu pun ultrasonic sensor ni dia akan berfungsi juga. Dah tu benda tu masuk kat dalam tu. Dah ada beranak kat dalam tu. Macam mana awak nak atasi benda tu? Hello, dengar ke suara? Sekejap Boleh saya dengar. Cuma saya nak slow kan. Kalau hampir 100% personal ini telah mempunyai industri boleh? juga jadi kalau pula isunya macam-macam memandangkan projek kami ini menggunakan elektrik daripada Swiss. Jadi kalau bagi mengelakkan bekas smart box kami terbuka kalau waktu malam, kami akan pastikan customer itu tutup dulu Swiss sebelum mereka tidur. So kalau ada lipas lalu waktu malam ke, bekas tu tak akan terbuka. Bekas akan berfungsi apabila ada power supply daripada Swiss sahaja. So masalah untuk penutup bekas tu terbuka waktu malam secara tiba-tiba tu takkan berlaku lah. Okey, terima kasih kepada grup 13 grup 13 kerana telah membentangkan berkaitan dengan smartboard. Okey, saya ingin menjemput kumpulan terakhir kumpulan 14 untuk membuat pembentangan prototipe mereka, dipersilakan. Kumpulan 14 ada wakilnya di sini. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Produk yang kami bangunkan adalah Aqua Terrarium, di mana ia dilengkapi dengan pelbagai teknologi dan kami namakannya sebagai Aqua Terrata X20. Apakah teknologi yang terdapat pada Aqua Terrata X20 ini? Yang pertama adalah soil humidity sensor. Soil humidity sensor ini yang terdapat pada Aqua Terrata X20 yang berfungsi untuk mengetahui tahap kelembapan tanah, di mana sekiranya tanah berada dalam keadaan kering atau lembap, status tanah tersebut akan dipamerkan pada paparan skrin LCD. Sebagai contoh, tanah lembap atau tanah kering. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengetahui tahap kelembapan tanah. Okey, teknologi yang kedua adalah Auto Irrigation System. Aqua Terrata X20 bukan saja dilengkapi dengan soil humidity sensor, namun Aqua Terrata ini juga dilengkapi dengan automatic irrigation system, di mana sekiranya tanah berada dalam keadaan kering, air akan
Automatic irrigation system di mana sekiranya tanah berada dalam keadaan yang kering, air akan dipam dan disalurkan ke tanah secara menyeluruh dan sekata. Pengguna tidak perlu lagi bersusah payah untuk menyiram pokok pada aquaterra ini. Teknologi yang ketiga adalah RGB LED with IR remote. Pada kebiasaannya, aquaterrarium hanyalah menggunakan cahaya LED putih, namun aquaterra ini dilengkapi dengan red, green, blue LED yang akan membuat aquaterrarium diterangi dengan pelbagai warna untuk kelihatan lebih menarik. Teknologi yang keempat adalah plant grow LED, di mana aquaterrarium biasanya dipamerkan secara indoor dan pokok-pokok memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Oleh itu, kami memahami keperluan pokok dan aquaterra ini, dan aquaterra ini dilengkapi dengan plant grow LED untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi pengguna tidak perlu risau mengenai pokok layu atau mati. Dan akhir kata daripada saya, kami membangunkan aquaterra X20 ini bertujuan untuk mengetengahkan aquaterrarium ini pada masyarakat, dan majoriti tahu apa itu aquarium dan juga terrarium, namun hanya sedikit sahaja mengetahui berkenaan dengan aquaterrarium ini. Apa yang membezakan aquaterra ini dengan aquaterra yang lain adalah ianya dilengkapi dengan pelbagai teknologi pada masa kini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan 14 yang membentang berkaitan dengan aquaterra kumpulan Explosion. Saya nak jemput Tuan Aidil untuk mengemukakan soalan terakhir daripada beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih kumpulan Explosion. Agak malang awak punya kumpulan. Saya tak dapat gambaran projek awak sebab dalam website saya tak pasti kesilapan tu di gadget saya ataupun memang dalam website tu tak ada apa-apa info tentang projek awak. Jadi saya tak boleh nak bayangkan. Cuma saya nak tanya je lah. Kalau boleh nanti satu hari Dr. Kaizi buka website yang link yang bagi pada saya tu. Tengok bahagian yang Explosion ni memang tak ada apa-apa yang boleh saya dapat info kat situ. Dari segi ni projek Aquaterra Tech, mungkin soalan saya akan berkisarkan kepada jawapan awak. Aku tak nak saya tanya lagi. Aquaterrarium ni target awak nak bagi siapa pakai? Boleh tak, sebab saya pun tak berapa familiar dengan produk ni. Boleh tu cerita kat saya, target awak sebenarnya nak bagi siapa? Assalamualaikum. Saya cuba jawab soalan ni. Kalau untuk target ni, target dia more spesifik kepada sesiapa yang meminati bidang ni. Sebab macam kita tahu, tak semua orang minat bidang pertanian. So, target kami adalah untuk orang yang meminati bidang aquaterrarium ni. Memang itu jawapan yang orang kata klise lah ya. Untuk orang yang minat. Tak apa. Jadi dalam skala, orang kata kalau dalam skala yang besar, kita nak buat dalam satu skala yang besar, aquarium ni nak kata dah besar, adakah cukup dengan hanya menggunakan satu awak punya satu aquarium ni berapa saiz besar yang boleh dia tampung dengan komponen-komponen yang awak tambah ni? Ataupun kalau kata dalam saiz contohnya 6x6 kaki, 6 kaki kali 6 kaki punya besar, kena 2-3 produk pula nak tambah macam tu, ataupun satu produk dah mencukupi? Kita menunggu respon daripada kumpulan 14. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
produk ni besar dia dalam 3 kaki. So dalam bekas kaca ni, sistem tu sekiranya satu produk tu satu sistem tu. Faham tak? Okay. Satu aquaterrarium kita akan buat sistem yang lengkap. Maksudnya aquaterrarium tu paling minimum besar dia dalam 3 kaki. Kalau kecil sangat, sistem ni macam susah lah. Just kita kan aquaterrarium ni untuk display. Kalau kita buat kecil, dia punya teknologi yang depan yang paparan LCD tu akan menutupi orang kata pandangan kita untuk lihat aquaterrarium ni. Okay, itu saja. Okay. Itu kalau kecil. Saya tanya tadi kalau besar. Kalau besar kalau besar pula, kalau besar ni, kalau contoh kita nak buat dalam 6 kaki contoh, kiranya nak kita guna satu sistem je lah. Boleh lah. Kiranya boleh menampung lah. Satu sistem tu kira memadai lah untuk orang kata besar pun. Ya saya, dia menampung untuk saiz yang lebih besar. Okey, jadi dari segi harga awak rasa berpatutan ke kalau untuk peminat Tega bidang ni? Kalau untuk harga kami letakkan dalam RM990. 990. Aquaterrarium 990. Kalau aquaterrarium kebiasaannya lah, sebesar yang kami buat ni boleh mencecah RM3,000. Disebabkan nilai estetika ni yang tinggi. Sebab apa? Ada bonsai, kita pakai pokok-pokok hiasan yang mahal. Lepas tu lagi tu kesenian untuk buat benda tu, skill nak buat benda tu lagi. Dan kita guna batuan-batuan bukan batuan-batuan biasa, kita guna batuan seperti batuan Ryuo yang diimport dari Jepun. Itu kebiasaan yang digunakan untuk buat aquaterrarium tu lah. Okey, saya nampak projek ni nampak canggih ni tu ada. Kalau saya bagi cadangan kepada awak, kalau awak UPM dengan Teluk Intan saya rasa tak apa jauh. Kalau ada satu hari PKP ni dah habis ke, kita boleh buat lawatan ke apa ke, awak cuba perkenalkan produk awak ni pada College Vocational Teluk Intan. Pasal sana memang spesialis dia bidang pertanian. Mungkin pelajar-pelajar dia kat sana dia boleh dapat gambaran untuk buat projek, final projek diorang. Pasal projek-projek yang berkisarkan tentang pertanian ni tak ramai orang buat. Jadi tahniahlah pada awak yang berjaya mengetengahkan satu idea yang orang kata jarang juga bagi saya. Jarang juga bagi saya rasa, ramai orang jarang dengar benda ni. Jadi tahniah, terima kasih. Terima kasih. Tuan sebelum tu, dekat apa website yang tuan tak dapat akses tu sebenarnya boleh akses. Dia ada dekat bahagian tepi visit site. Dia akan bawa tuan website kami. Tak apa, mungkin saya punya sebab saya tengok pakai handset, mungkin saya tengok pakai laptop boleh kot. Nanti saya buka kemudian lah, saya buka, cuba lagi sekali. Alright, okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak pada Tuan Aidil bin Roslan kerana kelapangan dan kesudian untuk jadi panel judges pada Technovation 2021. Saya bagi mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Aidil dan tadi teknologi Dr. Irwan Mahazir. Saya difahamkan Tuan Aidil sedang bermesyuarat juga sedang bermesyuarat juga di dalam dua skrin yang berbeza. Tetapi itulah nampak dia tukar-tukar earphone. Itulah pengorbanan yang kita sebagai pensyarah ataupun guru terpaksa lakukan dalam pada masa kita sedang diuji dengan pandemik COVID-19 ini. Tetapi tanggungjawab adalah tanggungjawab dan kita juga alhamdulillah dapat juga menyempurnakan tanggungjawab kita dalam memastikan orang kata bakal-bakal guru kita yang berada di hadapan kita Tuan Aidil untuk bersedia menghadapi apa jua cabaran dan rintangan ketika anda menceburi profession sebagai seorang guru ataupun pengajar. So daripada pihak penganjur kami ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Aidil dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi ini. Ada di kalangan yang mengikuti sesi Technovation ini merupakan pelajar pasca siswaza saya. Encik Zarif tadi ada Encik Zarif merupakan demonstrator kepada aktiviti amali pelajar untuk STE 3630.
Justru saya fikir cukup sampai di sini saja untuk sesi Technovation kita, pembentangan prototype 2021. InsyaAllah sekiranya ada rezeki kita akan bertemu lagi, dan mungkin ada bakal-bakal pelajar saya di sini, bukan bakal-bakal pelajar, bakal-bakal guru saya yang ada di hadapan skrin saya ini mungkin akan menjadi seperti Tuan Aidil juga, seorang pesyarah cemerlang di College Vocational yang akan berkhidmat di sektor perguruan insyaAllah. So Tuan Aidil ada apa-apa komen ke sebelum mungkin kita tamatkan sesi ini? Silakan, saya buka ruang. Okey, terima kasih. Tak ada nak komen apa, cuma saya ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih banyak pada sahabat serumah saya dulu ni, Dr. Kaizi. Awak tahu semua nama glamour dia apa? Nama glamour dia AJ. Sebab dia minat Backstreet Boy, ada AJ kan, dia lah seorang. Okey. Jadi tahniah pada semua yang buat projek, terutama sekali pada kaum-kaum wanita ni, pelajar-pelajar perempuan. Jarang sebenarnya kita nak tengok pelajar perempuan involve dalam buat projek yang berteraskan ke bentuk macam ni. Selalunya diorang akan berkisahkan kajian, research, benda-benda macam tu. Jadi tahniah pada semua. Dan ada 2-3 projek yang saya rasa menarik minat saya, boleh diketengahkan. Cuma apa yang paling penting bila kita buat reka bentuk ni, sebab saya memang terlibat dengan reka bentuk single sekarang, subjek saya sekarang pun memang ada. Kita pertama sekali kita kena fikir target kita, keselamatan paling penting. Dari segi estetik, ergonomik itu orang kata perkara biasa, tapi yang keselamatan paling penting. Kita cuba ambil berat sikit benda tu. Dan juga kalau kata buat projek, nak buat pembentangan ni, projeknya tu biarlah cantik-cantik, makah tu. Betul Dr. Khazi ya? Betul. Jangan buat cacah mamba. Okey, jadi setakat ni tu je lah, sebab saya pun kena attend meeting tengah online ni kan. Jadi terima kasih banyak Dr. Khazi. Apa-apa kita PM je lah. Okey, terima kasih. Untuk nanti kita maklumkanlah berkaitan dengan kumpulan explosion tadi. Kalau ada apa-apa masalah teknikal boleh berhubung dengan saya secara terus lah, Cik Aidil. Okey, kita tangguhkan dahulu sesi kita Technovation 2021. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi Tuan Aidil 2022 punya sebagai panel judges. Boleh insyaAllah. Okey. So dengan itu saya sudahi sesi Technovation 2021 dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan have a good day everyone. Okay, thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Tuan Aidil. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, terima kasih. Thank you, Tuan Adil.